You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada kali ini. Tapi kali ini saya nak ringkas-ringkas je. Tak nak cakap panjang-panjang Pasal apa? Saya nak respon kepada komen-komen daripada subscriber yang follow saya, yang apabila menonton video mengenai krisis yang baru berlaku sebelum ini, dan ada komen-komen saya mesti jawab lah. So Alhamdulillah, terima kasih kepada yang suka dengan saranan dan nasihat daripada saya. Sebenarnya saya nasihat untuk diri saya juga sebab kadang-kadang kita sebagai orang yang lebih tua, apabila kita bercakap buat baik, kalau kita tak jadi orang yang baik, jadi orang nampak tak elok kan. Jadi itu mendorong kita untuk berlaku baik. Jadi pada saya, apabila kita menyeru orang kepada kebaikan, jadi bermakna kita terpaksa menggalas apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, kita kena kotakan. Bermakna itu mendorong saya untuk menjadi orang yang baik. So itu tujuan utama saya, dan saya lakukan ini semua kerana Allah Ta'ala. Semua orang kata apabila buat baik, semua orang mengaku dia buat kerana Allah Ta'ala. Tapi yang paling penting bagi saya ialah untuk kita membina akhlak kita yang baik. Kita pertama sekali mesti menasihati, dan kemudian kita terpaksa. Pada permulaan mungkin kita terpaksa laksanakan. Kerana nanti orang akan lihat kita, apalah Eddie, cakap macam ni, cakap solat 5 waktu tapi dia tak buat pun solat, aku tengok dia pun ponteng solat, macam tu kan. Jadi kita pada permulaan, peringkat awal, kita kena ada cabaran ini, supaya kita, bila kita bercakap, kita nasihatkan fans, solat 5 waktu, bermakna kita mesti lakukan benda tu. Kalau tidak, kita akan bukan sahaja malu kepada makhluk, malah kita malu kepada Allah SWT. Jadi itu adalah antara cara-cara saya untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Okey, kita ringkaskan cerita. Saya berbalik kepada komen. Ada yang mengatakan, Eddie, sudah-sudahlah Eddie. Ini pasal kes Man dengan Mael ni, engkau yang bikin panas. Engkau yang sibuk nak bikin panas. Itulah saya cakap. Saya baca, tapi saya tak pun respon immediately. Saya pun tak balas. Kerana pada saya, setiap pendengar mempunyai cara mereka respon kepada setiap video. Kerana kita tidak dapat nak memuaskan semua hati manusia. Kita tak dapat nak memuaskan hati semua lah Kerana itu, kita kena anggap apabila ada teguran begitu, kita ambil sebagai cabaran. Bukan kita nak cabar atau nak bertelagah dengan orang yang menegur kita itu, tapi kita ambil sebagai iktibar, ataupun mungkin kita jadikan batas. Ada baiknya teguran mereka tu, walaupun ia nampak seperti mengutuk kita, tetapi kita gunakan kutukan itu sebagai satu perkara ataupun tools untuk kita membina siasah diri kita. Terima kasih kepada semua yang memuji, yang suka. Saya sebenarnya takut dengan pujian, tetapi yang mengeji itu pun saya ucapkan terima kasih, kerana pada saya semua fans ataupun yang subscribe video ataupun YouTube saya ni adalah orang-orang yang saya anggap cerdik pandai. Mereka tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang merasakan bahawa video saya itu menjadikan pergolakan itu bertambah besar. Ada yang mengatakan bagus untuk saya bercakap dan mendamaikan mereka. Tak apa, saya terima semuanya dengan hati yang terbuka. Saya tak nak condemn mana-mana komen pada saya. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada semua, kerana dengan komen-komen anda yang lebih, ada yang 1000 lebih komen, saya baca semuanya sekali. Ada yang saya like dan sebagainya. Tapi
Yang paling penting pada saya adalah saya perlu melihat pandangan orang. Saya tak boleh kata setiap masa saya benar, ya. Walaupun kita berpandukan, kita bercakap dengan ikhlas untuk menjernihkan keadaan, tapi pada sesetengah orang dia berpandangan bahawa kita mengeruhkan keadaan. Jadi kita kena ambil pandangan dia itu, mungkin pandangan dia itu dari sudut lain. Kerana kita tidak dapat samakan semua manusia dalam setiap tingkah mereka. Kerana manusia ni memang Allah SWT jadikan berpasang-pasang, berlainan agama, berlainan kaum. Ya, jadi untuk kita saling kenal mengenal. Jadi itu yang berlaku pada hari ini. Jadi saya tidak mau condemn ataupun bantai orang yang mengutuk saya dan sebagainya. Pada saya itu juga adalah baik. Kerana setiap perkara sama ada kutukan ataupun pujian adalah baik sekiranya kita mengambil ia sebagai satu tools untuk menjadikan kita lebih positif dalam kehidupan seharian. Baik, saya nak beritahu sesuatu lah. Ini ilmu yang saya belajar daripada ustaz-ustaz, daripada kiai yang dulu waktu saya belajar. Dan ada perkara-perkara yang saya akan sampaikan dalam setiap video saya. Dan kali ini saya nak bagi tahu, kalau kita pergi berjumpa orang ataupun mungkin kita nak keluar rumah dan sebagainya, biasa kita akan langkah kanan, keluar dari rumah, dan kemudian dalam kenderaan kita ada bacaan kenderaan. Tapi saya nak advise, sebelum ini amalan yang saya amalkan, dan apabila kita nak keluar rumah, kita kadang-kadang kita fikir rumah aku ni kadang-kadang masuk pencuri ke apa ke, kita negative think tu ada juga, ya. Bukan, maklumlah zaman hari ni dengan kehidupan manusia yang terdesak dan sebagainya, kita mesti mempersiapkan, kita kena menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Dengan cara kita membaca ayat ke-18 dari surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ وَلَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Kita baca 3 kali, ulang. Cari, ya. Ayat 18 surah Al-Kahfi. So ayat ini ternyata setelah saya amalkan bertahun-tahun lamanya, satu hari tu saya terletaklah saya pergi ke kandang kucing, kemudian saya potong dawai dan sebagainya. Jadi plier tu saya letak di atas kereta. Memang plier berat, tapi saya letak tepi betul-betul tepi kereta, di atas bumbung, tepi di sudut sebelah kiri, bukan sebelah driver, ya, sebelah sini. Tapi saya dah merata-rata pergi, beratus kilometer saya pergi. Berkat daripada bacaan itu, Allah lindungi, Allah protect peralatan ataupun barangan saya tu sampai di tempat yang begitu jauh sekali. Saya masih jumpa lagi benda tu atas bumbung saya, tak jatuh. Walau kita dah langgar lopak, langgar bumper dan sebagainya, cornering, ya. Tapi benda tu ada atas tu, alhamdulillah. So berkat keyakinan, Allah SWT lindungi kita. Okey. Jadi bacaan ayat itu juga akan menyebabkan rumah kita, kalau kita di kawasan hutan, ada kera selalu masuk dalam rumah kita, bila kita baca tu dia melindungi rumah kita. Kera datang tapi dekat pokok-pokok di luar saja, dia tak masuk rumah kita, insya-Allah. So begitu juga dengan perampok ataupun pencuri yang ingin masuk ke rumah kita, dia tak boleh masuk, insya-Allah, dengan perlindungan Allah daripada ayat, bila kita amalkan ayat ke-18 surah Al-Kahfi tadi. Okey. Apabila kita memasuki kenderaan, sebelum kita katalah kita nak pergi jumpa idola kita, penyanyi rock ke apa ke, ataupun apa sajalah kita nak buat, kita nak pergi jumpa keluarga kita apa semua. Jadi perlu kita mententeramkan diri dalam pemanduan, ya. Di samping itu, sebelum memandu kita mesti baca doa yang biasa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang pendek. Selalu biasanya anak-anak sampai setakat itu je, saya sambung. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wasya'is safari wa kabatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Habis kat situ kita baca surah Ayatul Kursi. Macam itulah lebih kurang. So kita berjalan. So itu adalah panduan untuk kita berasa lebih selamat, berasa kita di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanan kita. Tengok tadi barang macam player pun ada lagi, rumah kita tak terusik oleh anasir-anasir yang mungkin kecenderungan apabila dia tengok Eddie keluar, dia ada kecenderungan untuk masuk rumah kita, tapi dia terhalang. Wallahu alam bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya menghalang perkara-perkara itu dari berlaku kepada kita, termasuk haiwan-haiwan buas seperti kera dan sebagainya yang ingin memasuki rumah kita, curi telur, kera ni kita pun tak kisah kalau dia masuk rumah kita, dia makan elok-elok, tak apa, ini dia kera kan, dia bukan manusia, dia akan kejar sana, khianat, habis telur, habis barang-barang di dapur dia rosakkan. So dia biasanya dia akan attack dapur. Dia tak nak pergi ruang tamu apa semua, tak ada makanan, dia akan attack dapur. So itu antara amalan yang kita boleh amalkan, semoga ia bermanfaat. So balik kepada komen pendengar ataupun penonton YouTube saya. So saya bagi tahulah saya ucap terima kasih bagi yang memuji ataupun yang mendapati bahawa nasihat kita ni, nasihat saya ni berguna untuk kita semua. Alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang negatif, maksudnya dia rasa Eddie ni mengucak-kacirkan lagi, merosakkan lagi, saya pun juga ambil pandangan dia sebagai satu yang positif. Ya, kerana kadang-kadang kita tak nampak dari sudut lain, tetapi orang di luar sana nampak dia tengok ni, dia rasa macam kalau Eddie tak cakap benda ni lebih baik lah. So mungkin dia bercakap benar. Jadi saya tak katalah yang kata nasihat tu baik tak berkata benar. Maksud saya semua fans ataupun followers YouTube saya ni mesti dia ada niat tertentu. Kalau niat yang baik, alhamdulillah, Allah SWT dah kata, siapa berniat baik, belum melakukan lagi, dia dah bagi dah pahala. Tapi bagi mereka yang berniat jahat, kalau dia kata, ini Eddie ni, dia nak khianat saya, dia nak mengutuk, nak mengumpat saya, dia berniat jahat, tapi dia tak tulis lagi, belum dapat dosa lagi. Belum dapat. Tapi bila dia dah tulis, macam mana? Dapatlah dosa kalau dia berniat jahat. Jadi bila saya baca, saya tengok kalau katalah komen dia tu saya ambil positif dan saya maafkan, alhamdulillah. So tak ada dosa bagi dia. So ini adalah cara kita di dalam masyarakat, kita nak bersama dengan semua, kita nak berdakwah juga sambil-sambil kita berhibur, rock juga, tetapi kita nak juga supaya keselamatan sahabat-sahabat kita di luar sana, supaya semuanya terselamat daripada api neraka. Kerana api neraka ni bukan benda yang kita lalui hari ini. Dia akan berlaku apabila kita telah mati, yang mana kita telah menyesal, kita dah tak boleh kembali ke dunia untuk melakukan perkara yang baik yang boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Waktu itu kita menyesal pun tak guna, menangis air mata darah, menangis air mata nanah, tapi tidak akan dapat memperbetulkan keadaan. Jadi sebelum kita mati, sebelum kita melelapkan mata selamanya, better kita mengingat. Saya ingatkan anda, anda ingatkan saya dalam komen ya. Tolong beri ingatan kepada saya. Kita sama-sama nak selamat daripada api neraka. Kerana api neraka ni bukan main-main ya. Kalau kita dengan lighter, rokok pun kita, ataupun dapur gas tu, kita letak sekejap tangan kita pun, kita dah rasa tak tahu harah ya.
So jadi jangan main-main ya dengan api neraka. So itu adalah peringatan untuk saya sendiri dan anda semua. So kita buat baik. Kita record, bila kita nasihat, macam saya nasihat Man dan Mael waktu dia melakukan kesilapan. Man pun ada silap, Mael pun ada silap, dan mereka juga ada yang betul, Man ada betul, Mael juga ada betul. Jadi kita tak boleh melaga-lagakan mereka. Kita nak mereka jadi orang yang berbaik balik, kerana mereka bukan baru kenal ya. Mereka dan saya juga bukan baru kenal, kita orang dah lama kenal. Dan anda semua juga, kenalan-kenalan saya dalam YouTube ni juga adalah orang-orang yang baik, saya yakin. Kita semua nakkan penjudahan yang baik. So penjudahan yang baik ni kita tak boleh hafal ya brother. Kita tak boleh hafal, oh nanti mati husnul khatimah kalau la ilaha illallah. Yes, benar. Tapi itu ungkapan yang terlalu mahal. Dia takkan boleh datang kalau kita nak hafal-hafal. Ini bukan pendidikan di sekolah ya. Ilmu-ilmu di sekolah boleh kita hafal, tapi ini ialah amalan. Siapa yang beramal saja dia akan dapat sebut la ilaha illallah itu pada sakaratul maut dia. Percayalah cakap saya. Orang yang tak beramal, tidak adil bagi Allah untuk memberi dia kemudahan untuk berkata la ilaha illallah ataupun Allah. Hanya orang yang beramal soleh saja. Yang dia beramal mungkin di belakang orang, dia tak tunjuk dan sebagainya, itu orang yang akan dapat sebut nama Allah pada akhir, insya-Allah. Husnul khatimah. So kita semua nakkan husnul khatimah, sama-sama kita berusaha. Ya, brother, jangan tinggal solat 5 waktu. Itu first sekali, tolonglah. Please. First sekali kita tak boleh tinggal solat 5 waktu. Kerana solat itu mencegah kita dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. So brother, we get back to you as soon as kita ada isu ataupun mungkin ada perkembangan-perkembangan baru dalam dunia seni rock. Saya akan kembali kepada anda dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.